Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Umur dia sekarang dekat 94-95 tahun, tua, masih ada lagi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah satu ketika dia cerita masa dia kecil. Umur dia 15-16 tahun. Masa tu kata dia duduk di satu tempat namanya Tonta. Tonta ni di Mesir lah. Kemudian dengar cerita ada seorang pendakwah daripada Kahirah, daripada Mesir nak datang, daripada Kahirah, yang soho namanya hebat sangat. Orang dengar cerita masa tu. Namanya adalah almarhum Al-Syahid Hassan Al-Banna. Masih muda juga, dan dia mati pun umur muda, 40-an, kena tembak. Bila dengar kata Al-Banna orang sebut hebat sangat, ni nak mari ceramah, kita pun pakat gi ramai-ramai nak dengar. Tajuk yang diceramah adalah tajuk Isra dan Mi'raj. Kita ngapa semua Nabi pergi, lepas tu malaikat kata, kemudian berkiang pula, kemudian tengok pula beberapa peristiwa satu-satu sampailah gini, siapalah naik langit, siapalah bertemu Nabi-Nabi, siapa temu dengan Tuhan, sampai taklif semayang, siapa patah balik, minta balik, sampailah selesai. Jadi kata Qaradawi, aku nak tengok Syekh ni dia cakap macam mana. Al-Banna cakap, bila mana dia bentang Isra Mi'raj, dia tumpu kepada apa tanggungjawab kita terhadap Masjidil Aqsa. Di mana kita, Salahuddin Al-Ayyubi dapat membuka Baitul Maqdis selepas dijajah. Bila Islam lalai, maka pada masa itu dikuasai oleh tentera Salibiyin. Allah kemukakan seorang panglima yang hebat bernama Salahuddin Al-Ayyubi, yang pernah menguasai Mesir. Dia pergi buka kota Baitul Maqdis dengan hebat. Apabila dia dapat buka sahaja, maka blok Salibiyin ramai-ramai mengisytiharkan perang. Maka disitulah mereka merancang serangan terbesar daripada kuasa-kuasa barat, daripada Jerman. Jerman masa itu ada raja. Daripada Hungary, daripada Perancis, daripada England, masing-masing ada raja masa itu. Bersatu nak serang. Jerman rajanya bernama Barbados. Dalam perjalanan tu mati, tua. Dia kata, bila aku mati, bakar mayat aku, ambil debu letak dalam botol. Bila mana buka sahaja Baitul Maqdis, bawa debu mayat aku ke tempat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah hebatnya. Itulah yang berlaku semangat mereka. Ada raja yang pergi tu kerana mungkin zaman tu tak ada kompas sangat, lari tak temu. Yang selamatnya raja daripada England, Richard, yang disebut sebagai Richard berhati singa. Dia gagah, dia besar, dia kuat. Ada orang kata betapa gagahnya kambing seekor, dia makan dia seorang ni. Kuat. Jadi dia nak lawan dengan Salahuddin. Sejarah membuktikan dia boleh lawan, kalah semua orang.
3 kali percubaan nak bertembung dengan Salahuddin, semua dia tarik diri. Sampai ke sudah Allah beri kekuatan kepada Salahuddin kerana dia ada Tuhan. Dia sembahyang, dia menangis, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat yang terbaik. Itulah gambaran sebenar Salahuddin Al-Ayyubi. Dia pertahankan kota Baitul Maqdis, malang 1000 kali malang. Bila umat Islam bercakarang sesama sendiri, benteng lemah, akhirnya Yahudi dengan pakatan dunia telah dapat buka kota Baitul Maqdis, dapat takluk melalui Herzl yang ingin bertemu dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid betapa tegasnya berkata, wallahi, kalau kamu potong aku sekatang-sekatang, lau qata'tumuni irban, sekatang-sekatang, untuk aku serahkan bumi ini, aku tak akan serah. Wallahi, kami telah menerima daripada nenek moyang kami dengan air mata dan darah. Kalau kamu mahu ambil, silakan dengan air mata dan darah. Itulah semangatnya Sultan Abdul Hamid kedua, yang ketika itu digelar kerajaan Osmaniyah sebagai kerajaan orang sakit Eropah. Dek kerana kelemahan keuangan, hutang yang begitu banyak, menyebabkan mereka ini tak boleh bergerak dengan sebaik mungkin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Masjidil Aqsa disebut dengan Masjid Ilya zaman dahulu. Yang Allah sebut bukan sekadar Masjidil Aqsa, tapi Allah juga sebut Allazi barakna haulah, yang kami berkatkan sekelilingnya. Allah berkat bumi Baitul Maqdis, bumi Masjidil Aqsa. Macam mana berkat? Berkat ni ada dua. Satu dipanggil barakatun diniyah, berkat agama. Yang kedua dipanggil sebagai barakatun dunyawiyah, berkat dunia. Adapun berkat agama, disitulah lahirnya ramai para nabi dan rasul. Disitulah banyak turun kitab samawi. Kalau kita baca di lembah kawasan itulah adanya nabi-nabi yang terkenal. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, walaupun asalnya daripada Babiliun, datang duduk situ. Nabi Lut duduk situ, dan banyak lagi. Kita berhenti dulu, kita beri azan, kita sambung sekejap lagi. Silakan. Tiga minit lagi. Bunyi dah tadi tak kan? Hadirin hadirat muslimin muslimat yang